Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita rafa'kan sedikit tinggi kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan kurnia-Nya, taufik serta hidayahnya. Maka kita dapat meneruskan kehidupan kita dan kita dapat melaksanakan tuntutan dan tanggung jawab serta kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan seterusnya kita mengisi ruang masa antara maghrib dan isya ini dengan duduk di dalam majlis mudzakarah ilmiah, perbincangan ilmu, yang mana pada malam ini kita akan bincang di dalam kuliah fiqh berpandu kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji, yaitu kitab fiqh mazhab al-Imam Syafi'i. Jadi pada minggu yang lepas kita sudah selesai membincangkan tentang permasalahan berkaitan dengan najis, jenis-jenisnya dan serta cara mencucinya. Itu juga dengan hadas, jenis-jenis dan cara mencucinya. Jadi insyaallah pada malam ini kita akan bincang suatu tajuk berkaitan masih juga dalam bab taharah, bab bersuci. Itu salah satu di antara cara bersuci yang disyariatkan dalam Islam, itu al-istinja, ya, beristinja. Jadi sebelum kita bincang lebih lanjut, ingin saya memberi respon sedikit berkenaan dengan soalan ataupun permasalahan yang diajukan oleh jamaah kita pada kuliah yang lepas, yaitu berkaitan dengan bagaimana cara kita hendak menegur imam ketika sholat. Sekiranya kita dapati pada imam tersebut, sama ada pada pakaian atau badannya terdapat najis. Jadi bagaimana kita hendak menegur imam tersebut ketika di dalam solat tadi. Ketika dalam solat tadi kita dapati imam tadi pakaian ataupun pada badannya terdapat najis, ya, terdapat najis. Baik. Untuk masalah ini, yang pertama yang perlu kita kenal pasti yaitu najis yang terlekat atau yang terdapat pakaian ataupun tubuh badan imam tersebut adalah najis, sama ada najis yang dimaafkan ataupun tidak. Sekiranya najis yang dimaafkan, maka kita hendaklah meneruskan solat, ya, bersama-sama dengan imam tersebut, dan solat kita sah. Ya, seperti yang kita sebut sebelum ini, kita bincang sebelum ini tentang najis-najis yang dimaafkan. Ya, antaranya kalau kita kata yang kita tengok pada imam itu najis ataupun tai cicak. Maka tai cicak ini adalah najis, salah satu najis yang dimaafkan. Disebabkan ia adalah salah satu najis yang susah untuk dielakkan, di umumil balwa, susah untuk dielakkan. Jadi najis seperti ini dimaafkan. Lebih-lebih lagi kalau tai cicak itu sudah kering,
Jadi dalam keadaan seperti ini, makmum yang melihat itu dia boleh teruskan solat tersebut, kerana ya, najis itu dimaafkan. Baik, yang kedua, sekiranya najis tadi, najis yang tidak dimaafkan, ya, najis yang dia lihat pada pakaian atau badan imam tersebut ketika solat tadi adalah najis yang tidak dimaafkan, lalu bagaimana dia hendak lakukan? Ya, adakah dia hendak tegur imam itu dalam ketika solat ataupun macam mana? Baik, dalam keadaan seperti ini, makmum yang melihat, ya, makmum yang melihat, yang nampak dia solat di belakang imam tadi, dia nampak pada pakaian ataupun badan imam tadi ada najis yang tidak dimaafkan, maka makmum ini yang melihat ini, dia hendaklah berpisah daripada imam tersebut. Kita kata bermufaraqah, ya, berpisah daripada imam tersebut. Sebab bagi yang melihat tadi, makmum yang melihat itu, dia yakin imam tadi solat dalam keadaan tidak sah solatnya, maka dia kena berpisah daripada imam dan sempurnakan solatnya sendirian. Ya, lalu bagaimana dia hendak menegur imam tadi? Tunggu selesai sembahyang. Selepas solat baru dia boleh menegur dan beritahu imam. Ya, selepas salam tadi nanti barulah dia datang menemui imam dan beritahu kepada imam, pakaian kita ni ada najis ataupun badan kita ni terkena najis. Jadi kena ulang solat. Jadi yang wajib mengulangi solat tadi imam itu. Imam itu dia wajib mengulangi solat. Baik, kemudian bagaimana dengan makmum yang lain? Ya, makmum yang tidak melihat, yang tidak tahu menahu hal itu. Jadi makmum yang selainnya itu, yang tidak tahu tentang keadaan itu, hal tersebut, masalah itu, maka solat mereka sah. Ya, solat mereka itu adalah sah. Ya. Jadi kalau dah solat mereka sah, maka yang melihat tadi, makmum yang melihat tadi, tidak diwajibkan kepadanya untuk memberitahu makmum-makmum yang lain, kerana itu boleh menyusahkan. Jangan bagi tahu makmum yang lain, sebab yang makmum yang lain itu sudah sah sembahyangnya, tak kisah sudah. Yang dia kena bagi tahu ini imamnya. Sebab imam tadi yang terlekat pada badannya tadi najis tersebut. Ya. Tak perlulah kita yang melihat najis tadi susah hati, macam mana lah makmum yang lain ni, perlu saya bagi tahu? Tidak perlu. Sebab solat mereka sudah sah. Jadi kita tidak perlu dah memberitahu kepada, memaklumkan kepada makmum yang lain. Ya. Baik, itu berkenaan dengan masalah tadi. Kemudian masalah yang sebelum lagi, kuliah yang sebelum itu, yaitu berkenaan dengan air susu. Ya, najisnya susu binatang yang haram dimakan. Ya, najisnya susu binatang yang haram dimakan. Contoh, susu harimau. Ya, harimau binatang yang haram kita makan. Jadi susu harimau itu dihukumkan sebagai najis. Ya, tidak boleh dimakan, diminum. Jadi bagaimana pula dengan telur binatang yang haram dimakan? Contoh seperti kita kata telur penyu. Kita tanya minggu lepas itu, contohnya telur penyu. Ya, penyu kita kata haram dimakan, tapi ada juga pendapat mazhab yang lain yang mengatakan harus dimakan di penyu ini. Ya, ada yang mengatakan harus, tapi dalam mazhab kita Syafi'i dia tidak boleh. Baik, jadi telur binatang yang tidak boleh dimakan ini, dia tidak boleh dikiaskan dengan susu binatang yang haram dimakan, sebab keadaannya berbeza. Salah satu perbezaannya, binatang yang mempunyai susu, dia tidak akan menelurkan anak. Biasanya binatang yang bertelur ini, dia tidak menyusukan anaknya. Itu satu. Ya, tak pernah kita jumpa ni penyu menyusukan anak. Yang biasa menyusukan anak ni, dia melahirkan anak, barulah dia menyusukan anak. Jadi hakikat kejadian susu dengan telur tadi dia sudah berbeza, dia kata. Jadi hukum untuk susu disebabkan ada nas yang mengharamkan, maka dia haram untuk susu binatang yang haram dimakan tadi. Adapun telur tadi, telur oleh sebab tidak ada nas yang mengharamkannya, maka balik kepada kaedah asal, iaitu setiap asal kaedah hukum sesuatu itu adalah harus, yakni halal, kecuali sekiranya telur tadi memudaratkan, seperti beracun, maka haramnya itu disebabkan mudarat yang diakibatkan oleh racun telur tadi. Ya, bukan sebab telur itu yang haram, tapi disebabkan racun tadi. Kalau kata ada yang pandai menghilangkan racunnya, maka dia balik pada hukum asal, iaitu harus. Ya. Baik, itu berkenaan dengan
telur binatang yang tidak boleh dimakan terbukti. Wallahu a'lam. Baik, kita balik kepada perbincangan kita pada malam ini, yaitu istinja dan juga adab-adabnya. Istinja ini istilah yang biasa kita dengar, dalam istilah bahasa Arab yang lain juga disebut sebagai istitabah. Istitabah ataupun istijmar. Ya, tiga istilah ini yang biasa digunakan untuk beristinja. Ya, istinja, yang dimaksudkan dengan istinja di sini ialah menghilangkan najis atau mengurangkannya daripada tempat keluar. Ya, menghilangkan najis atau mengurangkannya. Ya. Jadi maksudnya mengurangkannya itu pun sudah cukup, sudah memadai. Kalau sekiranya dia tidak boleh dihilangkan, maka mengurangkannya pun sudah memadai. Ya. Daripada tempat keluarnya, yaitu kubul dan dubur. Ya, kubul dan dubur. Baik. Hukumnya, hukum beristinja ini dalam mazhab kita Syafi'i, hukumnya adalah wajib. Lebih-lebih lagi sekiranya kita hendak melaksanakan suatu ibadah yang wajib. Contoh seperti kita hendak solat, maka wajibnya itu lebih berat. Ya. Jadi beristinja ini adalah wajib. Maka dalilnya akan kita lihat pada hadis-hadis yang akan didatangkan nanti. Sebelum itu saya mohon maaf sebab saya tidak sempat untuk sediakan nota, ya, sediakan nota. Jadi tuan-tuan boleh sama ada boleh membuat catatan ataupun dengar, ya, boleh ingat. Sebab masalah ini sudah biasa kita buat setiap hari. Boleh dikatakan setiap hari, bukan sekali. Kalau yang kerjanya keluar masuk tandas itu memang banyak kali lah kena beristinja. Cuma mungkin dalam keadaan tertentu, ya, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini yang jarang-jarang, ataupun mungkin ada di kalangan kita yang sama sekali belum pernah menghadapinya, ya, dalam keadaan-keadaan tertentu. Baik, benda-benda yang boleh digunakan untuk beristinja, maka harus beristinja dengan menggunakan air mutlak. Ini adalah benda yang asal yang digunakan untuk bersuci. Wa yunazzilu minas samaa'i ma'an yutahhirakum bih. Dan dialah Allah yang menurunkan daripada langit, ya, dari langit air, yakni air hujan, untuk kamu bersuci dengannya. Jadi bersuci, alat yang digunakan untuk beristinja pada asalnya ialah air mutlak. Kemudian harus juga beristinja menggunakan semua benda yang keras lagi kesat. Ya, di dalam kitab kita ini disebutkan yaitu benda yang keras lagi kesat, yang boleh menghilangkan najis seperti batu, daun dan seumpamanya. Ya. Kalau di dalam kitab yang lain dia memadai benda-benda yang kesat, tidak semestinya keras. Kalau ada benda yang keras tapi tidak kesat, ya, seperti batu yang licin, ya, batu yang licin ataupun kaca gelas, kaca keras tapi dia tidak kesat. Begitu juga ada benda yang lembut tetapi kesat, ya, seperti tisu kalau di kepal, dikumpal, ya, tebal-tebal, dia akan jadi kesat, dia akan kesat. Baik, jadi maksud daripada benda yang keras lagi kesat ini, kesatnya itu adalah untuk menghilangkan ain najis tadi, menghilangkan zat najis. Jadi kalaupun ada benda yang lembut tetapi dia kesat, boleh menghilangkan najis, maka itu cukup, sudah memadai untuk digunakan beristinja. Cara yang paling afdal, cara yang paling baik ialah beristinja dengan batu dan seumpamanya terlebih dahulu, kemudian menggunakan air. Ya, ini cara beristinja yang paling baik. Kita guna batu, hilangkan zat najis tersebut, kemudian kita menggunakan air untuk menghilangkan kesannya. Ya, ini cara yang paling baik, sehingga kan Allah menurunkan satu ayat untuk memuji, ya, satu kebiasaan kaum di zaman Rasulullah. Kebiasaan mereka ini apabila beristinja, ya, ahli Quba ini apabila dia beristinja, mereka menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian dia siram basuh dengan air. Jadi Allah memuji tindakan mereka ini, sehingga Rasulullah pun bertanya, apa amalan kamu ini sehingga Allah puji kamu dengan menurunkan ayat Al-Quran, ya, sempurna dengan tindakan kamu. Maka mereka bagi tahu, ya, antaranya kami suka beristinja menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian kami basuh dengan air. Ya, baik, itu cara yang paling afdal.
Sekiranya ia hanya ingin menggunakan salah satu daripada keduanya, maka menggunakan air sahaja adalah lebih afdal, yakni lebih utama, kerana air boleh menghilangkan zat dan kesan najis. Ya, berlainan dengan yang selainnya, ya, selain daripada air, ia hanya menghilangkan zatnya sahaja. Ya, kalau kita guna air itu lebih baik. Kalau kita hendak guna salah satu sahaja daripada keduanya, maka menggunakan air lebih baik. Tapi kalau kita hendak guna batu sahaja, boleh ke tidak? Ya, adakah cukup dengan kalau kita hendak menggunakan batu sahaja? Ya, dalam hal ini sudah cukup. Ya, cukup memadai sudah kalau kita hendak menggunakan batu saja pun sudah boleh. Untuk menghilangkan zat najis tadi. Cuma ada syarat-syaratnya apabila kita hendak menggunakan selain daripada air, batu ataupun benda-benda yang kesat. Ya. Sekiranya ia hanya menggunakan batu atau seumpamanya, maka disyaratkan. Nah, ini syarat-syarat. Kalau kita hendak menggunakan batu sahaja atau benda-benda kesat sahaja, maka syaratnya yang pertama, benda yang digunakan itu hendaklah adalah kering. Ya, benda yang digunakan itu adalah kering, dan ia digunakan sebelum najis yang keluar daripada kubul dan dubur itu menjadi kering. Baik, syarat yang pertama, benda keras atau benda kesat yang kita hendak gunakan itu hendaklah kering. Kalau sekiranya batu yang kita guna tadi basah, maka itu tidak boleh digunakan untuk beristinja. Kita kena guna batu yang kering, ya, atau daun-daun kayu yang kering, ranting-ranting yang kering dan sebagainya. Ya. Sebab kalau basah, dia akan menajiskan benda tersebut. Ya, bahan batu tadi. Ya, basah ini dia boleh menajiskan. Syarat yang kedua, benda yang digunakan tadi hendaklah digunakan sebelum najis yang keluar daripada kubul dan dubur itu menjadi kering. Ya, sebelum najis, ya, sama ada buang air kecil ataupun buang air besar tadi menjadi kering, barulah kita boleh menggunakan, ya, benda tadi. Sebab dia boleh menghilangkan. Selagi belum kering, batu tadi dia boleh menghilangkan zat ain najis tadi. Kalau sudah kering, susah sudah tidak dihilangkan. Jadi sekiranya najis tadi sudah kering, maka dia hendaklah menggunakan air. Ya, kalau dia sudah kering, hendaklah menggunakan air. Syarat yang ketiga, najis yang keluar itu tidak melewati atau mengalir keluar daripada papan punggung atau kepala, ya, kepala kubul, ya, dan tempat keluar kencing bagi orang perempuan. Maknanya najis tadi dia tidak merebak ke tempat lain. Ya, dia hanya berada di bahagian ataupun di kawasan tempat dia keluar sahaja. Kalau buang air kecil, dia berada di bahagian kubul sahaja, dia tidak mengalir ke tempat lain. Dan begitu juga dengan najis yang apabila kita membuang air besar, dia tidak keluar daripada papan dubur tadi. Ya. Syarat yang keempat, najis tersebut tidak berpindah daripada tempat terkenanya najis ketika ia keluar. Ya, tidak berpindah daripada tempat terkenanya najis ketika ia keluar. Maknanya apabila dia keluar, dia tidak terpalit ke tempat lain lah, ke anggota badan yang lain. Dia terpalit ke anggota badan yang lain atau terpercik ke tempat lain, maka wajib kita menggunakan air untuk membersihkan. Ya, ini syarat yang keempat. Baik, kemudian syarat yang kelima, disyaratkan, ya, bilangan batu atau benda-benda lain yang boleh dibuat istinja tidak kurang daripada 3 biji. Kita kena guna sekurang-kurangnya 3 biji batu. Dan sekiranya masih belum bersih, kalau dengan 3 biji tadi masih belum cukup, tidak bersih lagi, maka kita boleh menambah, ya, bilangannya mengikut kadar yang diperlukan. Kalau tak cukup 3 biji, tambah lagi 4 biji, 5 biji dan seterusnya, sehinggalah dia bersih, sehingga kita yakin dia bersih. Dan sebaik-baiknya bilangan itu hendaklah diganjilkan, ya, 3 biji atau 5 atau 7, 9 dan seterusnya, ya, sehinggalah kita yakin bersih, ya, najis tadi. Dalilnya daripada Anas bin Malik, hadis daripada Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi, ya, beliau banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW kerana beliau ini lama hidup bersama dengan Rasulullah. Beliau masa kecil lagi sudah dihantar oleh emaknya, oleh ibunya Ummu Sulaim, untuk berkhidmat kepada Rasulullah.
ya, seorang sahabat Nabi ini, Anas bin Malik. Ya, ibunya Ummu Sulaim dari kecil lagi telah menghantar, ya Rasulullah, ini anak saya serahkan kepada Rasulullah untuk dia berkhidmat pada Rasulullah, ya, berkhidmat membantu Nabi, ya, tolong Nabi buat kerja-kerja rumah, angkat air dan sebagainya. Dan dengan tujuan yang sama, supaya anaknya tadi apabila dia dapat, ya, hidup bersama-sama Rasulullah, anaknya boleh mendapat ilmu, ya, boleh mendapat petunjuk langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata memang begitu. Antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis inilah Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik. Baik, Anas bin Malik berkata bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anaza fayastanji bil ma'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, masuk ke dalam al-khala, tempat membuang air ataupun tandas, dan aku bersama seorang budak yang sebaya denganku, yang membawa sebekas kecil air dan sejenis besi yang pendek. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristinja dengan air. Jadi daripada hadis ini kita tengok bagaimana para sahabat ini mereka menceritakan tentang Rasulullah ini bukan hanya perkara yang besar-besar, ya, tapi dari perkara yang paling kecil, yang kita kata paling remeh, yang setengah-setengah orang menganggap perkara ini jijik, konon tidak boleh dibincang dalam masjid dan sebagainya, ya, tapi Rasulullah, sahabat tetap juga menceritakan, meriwayatkan bagaimana Rasulullah qada hajat, bagaimana adab-adab Rasulullah ketika qada hajat, ketika masuk ke dalam, ya, kita kata tandas, atau ketika qada hajat di kawasan tanah lapang. Begitu juga hadis-hadis yang lain Rasulullah menceritakan bagaimana Rasulullah berhubungan, ya, cerita di dalam bilik suami istri dalam kelambu itu Rasulullah. Aisyah riwayatkan semuanya, sehingga Aisyah ini, ya, dituduh oleh golongan-golongan Syiah. Aisyah dikata sebagai yang membuka aib Rasulullah. Aisyah dituduh sebagai orang yang membuka aib Rasulullah, dikata menceritakan semua tentang hal ehwal dalam rumah tangganya. Ya, sebenarnya itulah diantara maksud Allah Subhanahu wa taala memutuskan Rasul. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, hikmah Allah memutuskan Rasul daripada kalangan manusia? Kenapa bukan dari kalangan malaikat ataupun jin? Supaya apa? Supaya mudah bagi kita manusia ini yang Allah syariatkan, Allah taklifkan kita ini, mudah untuk kita mencontohi apa yang Rasulullah SAW tunjukkan. Dari perkara yang paling kecil yang kita anggap remeh, yang kita anggap jijik, ya, sehinggalah perkara yang paling besar. Oleh sebab itu para sahabat ini dia tidak tinggal. Apa yang mereka nampak daripada Nabi, semua mereka ceritakan. Tujuannya untuk apa? Untuk menyampaikan syariat Allah, ya, untuk menyampaikan syariat Allah. Sebab ini yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita contohi, ya. Ini yang perlu kita ikuti. Baik, ini di antara hikmah kenapa Rasul diutuskan daripada kalangan manusia. Bayangkanlah kalau para malaikat yang menjadi Rasul kita. Malaikat ini tidak pernah buang air, tuan-tuan, tidak makan dan tidak minum. Tiba-tiba kita ni pula perlu pada itu semua, perlu makan, perlu minum, perlu qada hajat, perlu berehat, perlu tidur. Sedangkan Rasul yang diutus dari kalangan malaikat ini tidak perlu semua itu. Lalu bagaimana kita hendak mencontohinya? Sengsara kita nanti tidak boleh makan, tidak boleh tidur, ya. Malaikat tidak berkahwin, tuan-tuan. Jadi kalau malaikat lah yang diutus oleh Allah menjadi Rasul Allah, ya, memang pupuslah manusia. Jadi sebab itulah antara hikmah Allah memutuskan Rasul dari kalangan manusia, supaya kita boleh mencontohi Nabi dari perkara yang paling kecil, perkara di atas meja makan, sehinggalah pada perkara yang lebih besar dalam mentadbir sebuah negara. Baik, dalam hadis yang lain Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam riwayat Al-Bukhari dan lainnya, bahwa beliau berkata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'it fa'amarani an atiyahu bi salasati ahjarin." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang ke tempat yang rendah untuk qada hajat. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku mendatangkan kepadanya 3 biji batu. Maka perintah Nabi meminta 3 biji batu inilah yang dijadikan dalil sandaran oleh Al-Imam Syafi'i. Paling kurang kita kena menggunakan 3 biji ataupun 3 kali. Sebiji batu yang mempunyai
3 permukaan itu boleh. Yang penting paling kurang 3 kali atau 3 biji. Baik, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Salman Al-Farisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda bersabda, la yastanji ahadukum biduni salasati ahjarin. Janganlah seorang kamu beristinja kurang daripada 3 biji batu. Maknanya kalau kurang tak cukup, ya, tak boleh. Lebih boleh, kurang jangan. Dan dalam hadis yang lain Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang menyapu menggunakan batu-batu kecil, yakni beristinja menggunakan batu, maka hendaklah ia ganjilkan bilangannya. Maka kedua-dua nas ini digabungkan, kita boleh menggunakan batu paling kurang 3 biji, dan sebaik-baiknya kalau perlu ditambah diganjilkan bilangannya 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu berkenaan dengan benda-benda yang boleh digunakan untuk beristinja. Ya, kita kata simpulannya air ataupun batu dan benda-benda yang kesat. Syarat kesat tadi, syaratnya jangan sampai yang boleh mencederakan. Kalau yang terlalu kesat boleh mencederakan itu tak boleh digunakan untuk beristinja. Guna kertas pasir itu tak boleh. Ya, tajam. Baik. Benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Ini pula benda yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Sama ada tidak sah sekiranya kita menggunakannya ataupun haram digunakan. Tidak sah beristinja dengan benda-benda yang najis, ya, benda yang najis atau yang terkena najis, kerana boleh jadi ia akan menambahkan lagi kesan najis yang sepatutnya dikurangkan. Kita hendak membuang najis, tiba-tiba yang kita guna itu benda najis, dia bukan berkurang najisnya, bertambah najisnya. Begitu. Jadi tidak sah sekiranya kita menggunakan najis. Jadi tanah Arab ni najis haiwan ini bila dia jatuh tu, sebab bumi dia kering panas, jadi dia akan keras. Contohnya tayu unta apa semua lembu, dia akan jadi keras seolah-olah batu. Jadi itu yang kita rasa, kalau orang yang tidak tahu beza tu dia akan kata, oh ni batu ni boleh guna untuk beristinja. Ya, walaupun dia kata kering, dia tetap juga najis. Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روسة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذا ركس. Nabi SAW telah datang ke tempat qada hajat dan menyuruh aku membawa 3 biji batu kepadanya. Aku hanya dapati 2 biji batu dan aku cari yang ketiga tetapi tidak mendapatinya. Kemudian aku mengambil, jadi ya, Abdullah bin Mas'ud tadi, Ibnu Mas'ud tadi dia cari 2 biji batu, dia dapat. Cari yang ketiga tak jumpa. Ya, kemudian dia nampak di situ ada tahi binatang yang sudah kering. Lalu dia ambil yang ni. Kadang-kadang tak jumpa, dia kata, ambillah yang ni. Bagi 3 itu dengan Rasulullah, 2 biji batu dan seketul najis binatang yang sudah kering. Lalu baginda menggunakan 2 biji batu tersebut dan membuang najis itu seraya berkata, hadza riksun, ini adalah najis. Nabi ambil batu, Nabi buang najis. Jadi ini dalil menunjukkan kita tidak boleh menggunakan beristinja menggunakan najis, ya, walaupun dia sudah kering. Ataupun kemungkinan kita menggunakan batu, tetapi batu tadi sudah terkena najis, juga tidak boleh, tidak sah digunakan untuk beristinja. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, haram, ya, haram beristinja dengan makanan. Ini makanan yang dimakan oleh anak Adam, seperti roti dan lainnya. Ya. Ambil roti, tengok kesat-kesat sikit, kita guna sapu, tak boleh, haram. Ya, sebab itu makanan. Makanan ini adalah benda yang dihormati. Ya, benda yang dihormati maka dia tidak boleh digunakan untuk beristinja. Begitu juga yang dimakan oleh jin. Makanan jin pula. Ya. Yang dimakan oleh jin pun dia tidak boleh digunakan untuk beristinja. Apa dia makanan jin? Tulang. Tulang. Ya. Tulang-tulang. Tulang binatang yang disembelih. Kita sembelih akikah atau korban, ya, sembelih lembu atau kambing, ya. Kita sembelih korban tersebut, kita ambil dagingnya, kemudian tulang tadi kita buang. Tulang yang dibuang itu pun tidak boleh digunakan untuk beristinja. Haram. Sebab apa? Dia juga adalah makanan. Makanan bagi siapa? Makanan bagi saudara-saudara kamu, kata Rasulullah, dari kalangan jin. Jin juga jin Islam lah.
Jin Islam ni dia tidak akan makan kecuali tulang binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih maknanya binatang yang halal. Ini jin Islam. Baik. Dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW baginda bersabda yang bermaksud, dia telah datang kepadaku jin. Rasulullah ini didatangi oleh jin. Sebab Rasulullah ini diutus bukan sahaja pada kalangan manusia tapi juga pada kalangan jin. Itu sebab dalam Al-Quran dalam surah Al-Jin itu menceritakan bagaimana beberapa kelompok jin datang menemui Rasulullah, mendengar ayat-ayat Al-Quran, kemudian mereka beriman dengannya. Telah datang kepadaku jin yang memanggil, lalu aku pergi bersamanya dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Kemudian Ibnu Mas'ud menceritakan lagi, dan mereka itu pun meminta bekalan, meminta makanan daripada Nabi, ya, minta supaya Nabi beri mereka makanan atau bekalan. Lalu baginda menjawab, bagi kamu semua tulang yang disebut di atasnya nama Allah, tulang haiwan yang disembelih dengan nama Allah, ia berada di tangan-tangan kamu dalam keadaan daging yang lebih banyak. Maksudnya itu kuasa Allah lah. Biar tadi tulang itu kita sembelih dan tinggal tulang kita buang, jin ambil, ya, dalam dunia dia tulang tadi dia akan berisi dengan daging lagi yang lebih banyak. Macam tu dalam dunia dia lah. Itu kuasa Allah. Macam mana itu Allahu a'lam. Cara zahirnya di dunia kita tengok dia tulang saja tu. Tapi bila jin ambil, dia tak makan, maka Allah jadikan tulang tadi itu penuh dengan daging yang lebih besar untuk mereka. Ya. Ia berada di tangan-tangan kamu dalam keadaan daging yang lebih banyak, dan begitu juga najis-najis binatang ataupun tahi-tahi binatang menjadi makanan kepada binatang-binatang kamu. Macam mana bentuk binatang jin tu Allah a'lam. Jangan ditanyalah. Ya, yang kita tahu jin ini dia ada Islam, ada kafir, dan dia beranak pinak berkahwin dan ada syariatnya, dan begitu juga ada haiwannya, ada ternakannya, ada tunggangannya. Ya, bagaimana keadaannya wallahu a'lam. Kita tak tahu. Dia masuk dalam alam-alam ghaib, di antara perkara-perkara yang ghaib daripada kita. Ya, mungkin ada setengah-setengah orang dia mungkin boleh, Allah bagi dia boleh melihat dan sebagainya, ya wallahu a'lam. Tapi bukan semua. Yang pasti mereka boleh melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Allah kata. Para jin ini, syaitan ini, ya, innahu yarakum, mereka tu dapat melihat kamu. Dia dapat tengok kita semua ni. Alam kita ni alam manusia. Huwa wa qabiluhu, dia dan puak-puaknya. Min haitsu la tarawnahum. Kira-kira yang kita tidak nampak mereka. Kita tak nampak mereka tapi dia boleh nampak kita. Ya. Baik, jadi tulang itu juga haram kita gunakan sebagai kerana ia merupakan makanan daripada kalangan jin. Dan menurut riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu beristinja dengan tahi binatang dan tulang. Sesungguhnya ia adalah bekalan, yakni makanan saudara-saudara kamu daripada jin. Itu adalah makanan daripada jin. Jadi kalau dah makanan jin pun kita haram guna untuk beristinja, apatah lagi makanan manusia. Ya, apatah lagi makanan-makanan manusia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, haram beristinja dengan sesuatu yang dihormati. Ya, haram beristinja dengan sesuatu yang dihormati, seperti anggota-anggota haiwan yang bersambung dengannya, seperti tangan dan kakinya. Ya, tangan dan kaki haiwan kita ambil, kita buat istinja, tak boleh. Itu. So, itu dihormati. Lebih-lebih lagi anggota manusia, kerana perbuatan tersebut berlawanan dengan kemuliaannya. Apatah lagi anggota manusia, tangan putus ambil kemudian istinja dengan tangan tu, tak boleh. Ya, anggota manusia kita kena hormati. Sebab itu kita disyariatkan untuk mengebumikannya. Mengebumikan itu salah satu bentuk penghormatan kepada Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Semuanya kami telah memuliakan anak-anak Adam ini. Allah telah memuliakan, jadi kita diharamkan melakukan sebarang bentuk penghinaan ke atasnya, walaupun dia adalah mayat, jenazah, ya, walaupun sudah menjadi jenazah. Baik. Sekiranya bahagian haiwan tadi tercerai daripada badannya, dan ia adalah suci seperti bulu binatang, dia adalah suci seperti bulu binatang yang dimakan, yang halal dimakan dagingnya, dan kulit bangkai yang telah disamak, maka harus digunakan untuk beristinja. Sekiranya bangkai tadi ataupun bahagian haiwan tadi tercerai daripada badannya dan ia adalah suci ataupun kulit yang sudah disamak, maka itu boleh kita gunakan untuk beristinja. Binatang ini kulit binatang ini apabila dia sudah disamak, maka bolehlah digunakan dan dimanfaatkan. Dia sudah jadi suci, bersih. Ya, sudah jadi suci dan bersih. Baik, itu diantara benda-benda yang tidak boleh digunakan untuk beristinja. Ya.
Yang pertama tadi benda najis, kemudian yang kedua makanan, sama ada makanan manusia ataupun makanan jin, dan yang ketiga ya benda-benda yang dihormati, ya benda-benda yang dihormati seperti anggota-anggota haiwan yang bersambung dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya kira cukuplah untuk perbincangan istinja kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada adab-adab beristinja, sebab perbahasan adab-adab beristinja ini agak panjang ya, kerana masa tidak mencukupi, jadi kita cukupkan sekadar ini saja. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Di sementara masa ya. Boleh ya. Macam mana pula Ustaz kalau kita sudah beristinja pakai air?